Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anda bersama saya Rosna Zahra Muhammad Daud, perantara anda dalam Fikrah. Tidak dinafikan stigma masyarakat suatu ketika dahulu terhadap tahap pendidikan yang diterima oleh anak-anak muda yang belajar di sekolah tahfiz begitu negatif sekali. Namun, itu dulu. Dunia hari ini menunjukkan semakin ramai ibu bapa mempunyai kesedaran dan berlumba-lumba menghantar anak ke sekolah tahfiz. Jauh sekali untuk memulang paku keras. Sebaliknya, kita harus memuji tindakan golongan ibu bapa ini. Ketahui apakah hala tuju dan objektif yang akan diteruskan secara terperinci dengan mengambil kira kepelbagaian sistem pengajian tahfiz yang sedia ada bersama moderator dan ahli panel di studio. Dengan diperkuatkan 4 buah kamera bersama 20 orang kru produksi, Fikrah bersiaran dari Kompleks Islam Putrajaya pada petang ini. Tentunya topik yang kita angkat, graduan tahfiz ke mana? Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Terima kasih kerana terus kekal setia menonton kami Fikrah. Seperti biasa saudara, Fikrah akan menyajikan juadah pengajian ilmu, dan topik petang ini khususnya kita akan melihat serba ringkas, serba terperinci juga bagaimanakah hala tuju pelajar-pelajar pengajian tahfiz di Malaysia. Dan untuk bercakap topik ini, kami telah mengundang 2 orang tokoh yang sememangnya mempunyai kepakaran dalam topik yang kita bincangkan pada petang ini. Yang pertama kami undang, terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Qari bin Yusof, merupakan pengarah Darul Quran Jabatan Kemujian Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Tuan Haji sekarang ni di Darul Quran suasananya? Alhamdulillah, di Darul Quran ini seperti mana Ustaz tahu, di KKB Kuala Kubu Baru, kiri bukit, kiri kanan bukit, dan aman dan damai. Alhamdulillah. Pengajian sekarang ni berjalan seperti biasa. Dah Ustaz, berjalan. Dan untuk sekarang memang kemasukan tu sudah sudah ada. Ya. Dan pelajar untuk SEM 1 ni sudah berjalan seperti biasa. Alhamdulillah. Adapun yang SEM 2, SEM 3 dan 5 berjalan di atas talian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Haji Muhammad Qari bin Yusof yang kali pertama bersidang ataupun berpentas di pentas Fikrah pada petang ini. Baik, saudara dirahmati Allah, tetamu kita yang kedua ini saya kira tak perlu kita perkenalkan lagi. Memang tersohor. Facebook beliau mempunyai pengikut seramai 28,049 orang. Setiap kali beliau berkongsi kata-kata ataupun status beliau di Facebook, akan dikongsi ribuan pengikut beliau di Facebook. Saya perkenalkan Ustaz Muhammad Khairul Anwar Basri Al-Hafiz. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Apa program terbaru Ustaz sekarang ni Ustaz? Program terbaru saya sekarang ni, kita tengah hari itu cuti 3-4 bulan. Ya. So kita cuba hidupkan balik, dan sudah mula ada permintaan. Ya. Motivasi hufaz. Motivasi hufaz. Yes. Dan teknik-teknik menghafaz Al-Quran. Alhamdulillah. Di Mahkamah Tahfiz seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Itu perkembangan terkini Ustaz ya. Baik, para sekalian yang masih belum kenal Ustaz Khairul Anwar Basri, beliau merupakan satu-satunya qari di Malaysia yang telah merakamkan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juzuk ya di dalam CD yang kita boleh dengar. 30
juzuk Al-Quran bacaan beliau. Alhamdulillah selepas ini kita boleh dengar tentunya di YouTube dan sebagainya. Baik, Ustaz Qari, mungkin kita nak buka gelanggang bicara kita Ustaz tentang kampus Darul Quran JAKIM. Mungkin Ustaz boleh berkongsi dengan para penonton sejarah dan matlamat penubuhan Darul Quran JAKIM sebagai sebuah institusi tahfiz di Malaysia, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat saya Ustaz Zarifi selaku moderator kita pada petang ini, dan juga rakan panel saya Ustaz Muhammad Khairul Anwar Basri. Jadi kalau kita nak lihat balik sejarah Darul Quran, memang sejarahnya sudah lama. Kalaulah kita sorot kembali penubuhan atau diasaskan sejak dari tahun 1966. 1966 memberi faham kepada kita usia Darul Quran sekarang ini sudah melebihi 50 tahun. Dan saya kira pada tahun 2016 yang lalu Darul Quran telah menyambut jubli emasnya. Jadi kalaulah sekiranya kita lihat tempohnya sudah melebihi daripada 50 tahun, sudah tentu banyak catatan sejarah yang telah dibuat oleh Darul Quran. Bermula daripada satu kelas tahfiz Al-Quran di Masjid Negara, maksudnya berkembang sehinggalah sekarang ini sebagai Darul Quran yang terletak di Kuala Kubu Baru, Selangor. Dan kalau nak dikirakan hingga setakat ini Darul Quran telah melahirkan sebanyak 8,289 orang graduan dalam bidang tahfiz Al-Quran. Jadi saya ingat itu satu jumlah yang sangat banyak. Dan malah Al-Quran ini, Darul Quran ini bukan sekadar kita di Kuala Kubu sahaja. Malah dia juga berkembang di 10 lokasi tambahan Darul Quran di negeri-negeri. Dan hampir semua negeri mempunyai kita kata lokasi tambahan Darul Quran. Dan semuanya menjalankan program yang sama dengan Darul Quran. Perkembangannya semakin hari semakin hebat. Dan saya ingat insya-Allah dari masa ke semasa kita akan dapat kita kata melihat perkembangan Darul Quran ini orang kata semakin hebat di masa hadapan insya-Allah. Maknanya jelas bila Ustaz Qari berkongsi dengan kita para penonton bagaimana kerajaan meletakkan keutamaan kepada pengajian tahfiz. Bila Ustaz sebut tadi Darul Quran JAKIM telah berusia lebih 50 tahun. Penubuhannya tahun 1966 dan setakat ini telah menghasilkan ataupun mengeluarkan 8,289 orang graduan pelajar Darul Quran. Baik, Ustaz Muhammad Khairul Anwar, mungkin Ustaz dalam rekod saya, Ustaz belajar di Darul Quran pada tahun 1997 hingga 1999. Betul. Mungkin Ustaz boleh berkongsilah sebagai seorang pelajar tahfiz di kampus tahfiz, jadual waktunya bagaimana? Mungkin pukul 5 pagi dah kena bangun ke ataupun awal lagi ke, tidur pukul berapa? Ada petang-petang tu boleh main ke tidak? Mungkin Ustaz boleh berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Zarifi. Cerita tentang nostalgia di Darul Quran ni, dia ada sedikit perbezaan bila kita cerita tentang Mahat Tahfiz di peringkat umur Darul Quran dengan Mahat Tahfiz di peringkat umur yang lebih rendah daripada itu. Sebab di Darul Quran semua pelajarnya mula belajar dan masuk ke Darul Quran selepas daripada SPM. Tetapi berbeza dengan Mahat Tahfiz yang lain mungkin masuk terlebih awal. Jadi di sana ada sedikit perbezaan dari sudut susun atur jadual dan sebagainya. Mungkin
mahtafiz yang biasa-biasa di peringkat umur sekolah rendah dan menengah menjadi satu keperluan kepada pentadbir mahtafiz untuk mengatur jadual pelajarnya. Makan pukul berapa, tidur pukul berapa, bangun pukul berapa dan sebagainya, belajar pukul berapa. Tetapi di Darul Quran, kerana umurnya sudah dewasa dan peringkatnya mungkin di peringkat diploma, hanya jadual waktu belajar secara formal saja yang ditentukan oleh pentadbir. Tapi selebihnya kita nak bangun tak nak bangun ke kan, nak makan tak nak makan ke, itu semua sudah terletak di atas kebijaksanaan para pelajar. Di situ kita nampak bezalah. Bagi orang yang betul-betul jelas matlamatnya masuk ke dalam Quran, matlamatnya untuk menghafaz dan mengingat Al-Quran, dua benda yang berbeza. Satu nak habiskan pengajian, satu lagi nak ingat apa yang dihafal. Okey, proses-proses begitu, maka kita akan nampak bezanya orang ni macam mana, masanya dihabiskan ke mana, adakah tidurnya sama macam orang lain, dahlah malamnya tidur sampai maksima, tidur sampai subuh, lepas tu siang hari pula belasah lagi kan. So itu antara benda yang kita boleh nampak lah di antara rakan-rakan belajar. Dan bagi saya sendiri, bila saya belajar dari Al-Quran dulu, saya memanfaatkan sepenuhnya masa selama 3 tahun. Saya teringat ada seorang ustaz ni, namanya Ustaz Syukri Abdul Rahman. Dia bercerita, dia cakap, kalau kita tak dapat manfaatkan 3 tahun belajar Al-Quran untuk ingat Al-Quran, maka bila kita keluar pada Al-Quran, kita akan rasa menyesal. Sebab apa? Sebab kita tak akan jumpa lagi waktu yang sebegitu bagus sebagaimana ketika belajar Al-Quran. Dan daripada situlah saya mula mengaturlah makannya macam mana, tidurnya macam mana, belajarnya macam mana, masa dia ambil untuk menghafaz macam mana, ulangannya macam mana, supaya akhirnya saya dapat memenuhi ataupun mencapai impian saya untuk bukan saja grad diploma Darul Quran, tapi juga menghafaz dengan hafalan yang mantap ketika berada di sana, supaya lebih senang bila keluar nanti untuk diulang balik. Begitu. Saya rasa teruja dan rasa bersemangat bila Ustaz Muhammad Khairul Anwar berkongsi dengan kita bagaimana sejarah lampau beliau berada di kampus Darul Quran. Selepas Ustaz Khairul Anwar graduan di Darul Quran, beliau menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang ataupun jurusan undang-undang. Ini satu sangat yang luar biasa selalunya. Kalau bekas pelajar di Q, sambungnya mungkin ilmu wahyu, syariah, usul fiqh, tapi Ustaz Khairul Anwar mengambil jurusan undang-undang, maknanya belajar comparative law dan sebagainya. Betul. Kenapa Ustaz membuat pilihan begitu? Kalau Ustaz tahu, sebenarnya offer letter saya di UIA bukan undang-undang. Okey. Ekonomi. Lagi teruk lagi teruk. Tapi memang saya mungkin saya tak minat ekonomi, so saya minta tukar jurusan dan saya pilih undang-undang. Sebab satunya, saya suka kepada cabaran dan saya suka kelainan. Saya suka kita bukanlah follower, tapi kita trendsetter. Satu hari nanti dunia ini akan diubah oleh orang-orang yang boleh, yang mahu mengubah. Dan di belakang mereka adalah orang-orang yang sama, yang mengikut sahaja apa yang ditentukan. So dalam Islam, setiap benda itu evolve. Termasuk juga dalam bidang agama, kita kena maju ke depan, yang mana kita kata bila kita mampu dan berani untuk mengubah apa yang biasa dilakukan oleh orang lain, maka di situ akan terselah rupa-rupanya ada lagi kelebihan-kelebihan lain yang kita akan nampak selepas itu. Sebab tu saya ambil undang-undang. Masya Allah, sangat berwawasan dan strategik apabila Ustaz Muhammad Khairul Anwar berkongsi dengan kita. Saudara, bila saya lihat CV beliau pernah berkhidmat di Kuwait Finance House, kemudian pengurus kanan di CIMB Investment. Beliau juga pernah berkhidmat di HSBC Amanah Malaysia, khususnya menjaga sektor syariah di perbankan yang kita sebutkan tadi. Masya Allah, pelajar keluaran Darul Quran berjaya sehingga tahap ini. Selepas ini kita kembali lagi. Dalam kita sibuk mengejar arus kemodenan yang dinikmati hari ini, alhamdulillah masih ramai ibu bapa yang cenderung untuk kembali memberi didikan agama yang utuh buat anak masing-masing sebagai usaha memastikan mereka mempunyai jati diri Islam yang kuat. Jika diteliti, sistem pengajian di sekolah-sekolah tahfiz mempunyai kesamaan daripada tradisi keilmuan silam sehingga berjaya melahirkan ulama hebat suatu masa dahulu. Bahkan pengiktirafan seperti ini amat diperlukan supaya mereka dapat menyumbang dan berperanan dalam masyarakat dalam membina kerjaya secara profesional.
Lebih membanggakan lagi apabila pelajar yang mendapat didikan agama lebih dapat menjaga fizikal dan hukum hakam dan lebih utamakan dosa dan pahala. Tetapi dalam masa yang sama, boleh membantu ketamadunan sesuatu bangsa ataupun sesebuah negara.
Saudara penonton, terima kasih kerana terus kekal setia memilih kami, TV1 Fikrah pada petang ini. Topik kita petang ini sangat istimewa. Kita berbincang tentang pengajian tahfiz di Malaysia dan kita mengambil model Darul Quran Jakim sebagai platform untuk sama-sama kita berfikir apa lagi yang kita boleh buat untuk kita teruskan, untuk kita mempertingkatkan kualiti pelajar-pelajar tahfiz kita. Dan tentunya para penonton yang sedang menonton mungkin ada cita-cita untuk anak-anak kita ini menjadi hafiz ataupun hafizah. Jadi petang ini tentunya akan memberikan maklumat awal, memberikan gambaran awal kepada kita. Inilah pelajar-pelajar yang mengambil jurusan pengajian tahfiz, inilah persediaan yang mereka perlu lakukan. Baik Ustaz Qari, bila kita tengok Ustaz Khairul Anwar tadi, diplomanya di Darul Quran Jakim, tahfiz, kemudian sambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa sehingga ke peringkat master, dan beliau bekerja di sektor perbankan Islam, HSBC Amanah Malaysia, Kuwait Finance House, CIMB Investment, dan beliau juga pernah mengetuai sebuah koperasi muslimin di Malaysia ini. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan sistem pengajian di Darul Quran, bagaimana sudut kualiti pendidik dan para pelajar kita, Ustaz? Kalau nak dikirakan di Darul Quran ini, kita memang mementingkan aspek kualiti. Sebab itu kalau nak dikirakan memang pada tahun, saya ingat pada tahun 2008 kita sudah mendapat persetujuan ISO 9001/2015 dan juga MS 1900/2014. Ini maksudnya dari segi kualiti, kita kata pengurusan kualiti. Dan ISO ini, dua-dua ISO ini kita masih kita kata kekal, kita berjaya mengekalkan sehingga ke hari ini. Dan yang terbaru pada Mei 2020 yang baru-baru ini, kita terus kita kata untuk persetujuan semula kualiti yang kita telah dapat ni dengan SIRIM, dan SIRIM memberitahu bahawa dalam Quran selepas audit dibuat dapat mengekalkan kita punya sijil kualiti ini sehingga tahun 2023. Jadi tambahan lagi kepada 3 tahun. Dan ini membuktikan bahawa dalam Quran itu mementingkan kualiti itu dari segi pengurusan kualiti. Dan dalam aspek kualiti dari segi program pengajian, kita juga telah mendapat pengiktirafan daripada MQA. Pengiktirafan penuh sejak daripada tahun 2012 bagi program ijazah sarjana muda pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bagi program pengajian diploma tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat, kita telah mendapat kita kata pengiktirafan sejak daripada 2018. Dan dari segi kualiti kita kata guru-guru ataupun tenaga pengajar, hingga setakat ini kita memiliki lebih kurang 80 pensyarah. Yang sebahagiannya kata pensyarah tetap dan selebihnya pensyarah sambilan. Dan kalau nak dikirakan pensyarah-pensyarah kita ini semua berwibawa, berkredibel, kerana mereka juga adalah lulusan daripada IPTA, IPTS dalam negara dan juga luar negara. Dan kita juga dikuatkan, pensyarah dalam Quran ini kita dikuatkan dengan tenaga pengajar luar, khasnya daripada luar negara, pensyarah-pensyarah daripada Al-Azhar yang ditempatkan di dalam Quran. Di sini membuktikan bahawa kita kata kualiti pengajar Al-Quran itu memang sudah standing dengan IPTA yang lain. Dan dari segi pelajar pula, memang kualiti pelajar ni kita dah tahu. Memang dalam Quran ini memang terlibat dengan banyak program. Dari segi kita kata alumninya itu terlibat dengan banyak program, yang mana antaranya pelajar-pelajar kita ni telah mewakili
orang kata negeri dan juga di peringkat kebangsaan dalam pertandingan hafazan Al-Quran dan juga tilawah Al-Quran. Dan kalau kita lihat macam sahabat kita Muhammad Khairul Anwar, Ustaz Khairul Anwar ini juga membuktikan bahawa ini adalah pelajar Al-Quran yang kita kata memang berjaya. Dan kita harapkan di masa hadapan kita akan dapat mencukirkan lagi banyak kita kata bakat-bakat yang terpendam dalam pelajar-pelajar Al-Quran. Alhamdulillah, jelas sekali bila Ustaz Qari menyatakan kepada kita dengan siri-siri yang saya sebutkan tadi, pengiktirafan yang diberikan oleh pelbagai agensi kepada Darul Quran. Ini membuktikan Darul Quran tidak berkompromi, sangat tidak berkompromi dengan soal kualiti. Maknanya bila sebut kualiti, itu menjadi soal keutamaan pengurusan Darul Quran JAKIM khususnya. Jadi saudara rahmati Allah, dengan apa yang Ustaz Qari nyatakan kepada kita, jelas kepada kita Darul Quran meletakkan perkara yang sangat penting soal kualiti, sudutnya di pada aspek pendidik dan juga para pelajar. Baik, Ustaz Khairul Anwar, Ustaz sekarang ni telah pun terjun dalam bidang kerjaya dengan masyarakat. Bila saya sebut CV Ustaz tadi, telah meletakkan satu standard, maknanya pelajar Darul Quran JAKIM khususnya maknanya mempunyai satu kompetensi yang sangat tinggi. Mungkin Ustaz ada pengalaman dengan rakan-rakan yang lain, kemana mereka selepas tamat pengajian di Darul Quran? Bila kita cerita tentang graduan Darul Quran, saya rasa betul lah yang Ustaz Zarifi dan Ustaz Qari sebut tadi. Graduan Darul Quran ni sebenarnya kalau difikir, dicongkil, dijejak kasihkan balik, dia bukan kaleng-kaleng. Tak termasuk saya lah, orang lain ramai lagi. Kalau kita tengok sekarang, dulu kalau persepsi masyarakat tentang graduan Darul Quran ni paling-paling pun biasanya jadi imam masjid, ataupun jadi guru agama, guru Quran. Tapi hari ini ataupun kalau dulu kita cerita tentang fenomena di negara-negara Arab, semua orang hafal Quran. Kita boleh jumpa siapa saja hafal Quran di mana-mana tempat. Even tukang sapunya pun hafal Quran, bawa taksinya hafal Quran, pensyarah universiti pun hafal Quran, peniaga, accountant semua hafal Quran, kerana sistemnya begitu. Dan ketika itu kita berwawasan dan berimpian Malaysia akan jadi macam tu. Dan sebenarnya hari ini di Malaysia sudah jadi macam tu, saya rasa. Dan kita boleh dapati graduan-graduan bukan saja Darul Quran, tapi graduan tahfiz dari pelbagai institusi sudah bertebaran di dalam pelbagai agensi, sama ada kerajaan ataupun swasta. Hari ini kalau kita mungkin Ustaz Zarifi lebih arif, data di JAKIM sendiri, berapa ramai pegawai-pegawai kerajaan, PTD menjadi pegawai pembantu khas ahli politik dan menteri adalah sebenarnya lulusan daripada Darul Quran. Menjadi wakil-wakil kementerian di luar negara ada daripada graduan Darul Quran. Maksudnya sekarang kita sudah bercakap bukan lagi graduan Al-Quran ke mana, tapi mereka sudah di mana? Di tempat yang sepatutnya kita harap dulu. Okey. So bila saya keluar daripada Al-Quran, saya rasa ketika itu balik ke tahun 2000, mungkin agak pelik bila seseorang graduan Al-Quran pertamanya menyambung pelajaran dalam bidang bukan Al-Quran. Kemudian selepas itu bekerjaya dalam bidang perbankan yang dikatakan sebagai bidang profesional selain daripada Al-Quran. Tapi hari ini sudah ramai kawan-kawan kita yang jadi magistrate, hakim, pegawai bank, penasihat syariah, ahli motivasi, apa lagi, peniaga yang berjaya. Tidak hairan dan kita tidak akan menyangka sama sekali, rupanya dalam CV mereka ada satu bahagian pernah belajar Darul Quran, grad Darul Quran, ada diploma tahfiz. Dan saya rasa di Darul Quran sendiri pun Ustaz Qari, kalau dulu diplomanya hanya diploma tahfiz Al-Quran wal qiraat. Sekarang sudah ada diploma tahfiz Al-Quran wal muamalat, diploma tahfiz Al-Quran wal da'wah. Apa lagi yang ada? Pengurusan halal. So, maksudnya Darul Quran juga ke arah itu. Maksudnya dulu atas inisiatif graduan sendiri untuk
terjun dan mencebur diri dalam bidang selain Al-Quran. Tapi sekarang Darul Quran sendiri menyediakan lorongan itu untuk menjadikan graduan Darul Quran bukan sahaja pakar dan hafaz Al-Quran, tapi mereka mampu terjun dalam masyarakat ke dalam bidang-bidang yang berbeza sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kebolehan mereka. Dan di sini graduan Al-Quran akan ada dua kelebihan. Kalau dulu dia hanya dapat kelebihan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Tetapi yang kedua sekarang khairun nas anfa'uhum linnas. Yang tu yang kita nak. Cantik sekali bila Ustaz Khairul Anwar mencerahkan dua hadis tadi dan dikaitkan dengan inilah yang sedang dibawa dan dibina oleh graduan pengajian tahfiz di Malaysia. Baik, Ustaz Khairul Anwar, saya nak tanya jugalah kepada Ustaz. Bila sebut pelajar tahfiz, satu kena hafal Quran. Nak hafal Quran ni para penonton, kita nak hafal wadduha, inna a'tayna pun susah kan. Nak hafal 30 juzuk Quran. Dalam pada masa yang sama, graduan tahfiz juga sentiasa disuruh untuk mempertajamkan kemahiran bahasanya. Kemudian mesti belajar ilmu marketing, mesti belajar ilmu pengurusan. Soalan saya, tak berat ke jadi pelajar tahfiz ni? Selepas ini saya jawab ya. Kita berehat seketika. Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat Darul Quran juga diiktiraf oleh universiti-universiti tempatan dan luar negara. Lulusan Darul Quran berpeluang menyambung pengajian di universiti-universiti terpilih. Antaranya ialah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia dan Universiti Al-Azhar Mesir. Saudara, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia bersama dengan kami, Fikrah. Saya di pentas pada petang ini rasa sejuk kerana dikunjungi oleh dua orang ahli Quran ya, bersama-sama dengan saya, Ustaz Khari Yusof dan juga Ustaz Muhammad Khairul Anwar Basri. Kedua-duanya ahli Al-Quran. Tentunya bila kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita. Baik, Ustaz Muhammad Khairul Anwar Basri, yang saya tanya tadi, tak berat ke Ustaz nak jadi pelajar tahfiz ni? Dahlah kena hafal Quran, kena pakar pengurusan pula, kena belajar ilmu pengurusan, ilmu marketing, ilmu bahasa. Ustaz, untuk jawab soalan ni, kita perlu melihat daripada dua aspek lah. Satu ialah apa kewajipan kita dan apa nilai tambah yang boleh menyebabkan kita lebih dapat memberi manfaat kepada manusia. Kalau cerita tentang hafal Quran, itu adalah kelebihan orang yang contoh belajar di Darul Quran lah. Mereka menghafaz Al-Quran. Tapi dalam kita panggil realiti kehidupan semasa, kita bukan sekadar bercakap tentang apa yang kita nak buat, tapi apa yang perlu kita buat untuk hidup dalam masyarakat. Dan kembali kepada apa yang saya sebut tadi, macam mana kita nak memaksimalkan manfaat yang boleh kita beri kepada masyarakat. Kalau kita nak berdakwah kepada orang yang suka main golf, tiba-tiba kita tak pernah ambil tahu pasal golf, susah sikit kan, dan orang akan pandang rendah. Sebab tu minta maaf cakap, kadang-kadang orang pandang rendah kepada graduan agama, graduan Al-Quran, kerana mereka hidup dalam dunia mereka yang tersendiri. Tak boleh, walaupun tak boleh ke macam kalau kita tak pandai main golf pun, kita ambil tahu pasal golf. Contoh, kayunya ada berapa, bilangan dan sebagainya kan. Ataupun kita nak bercakap dengan mak motor, tiba-tiba kita tak tahu pasal sprocket, tentang rantai, tentang enjin. Susah. So dakwah itu perlu diselarikan dengan mad'u. So sebab itulah bila kita cerita tentang hafal Quran, tapi dalam waktu yang sama juga mengambil tahu dan belajar serta mahir dalam bidang-bidang yang tak ada kena-mengena dengan Quran. Pengurusan organisasi, pengurusan risiko, keuangan, pengurusan jiwa dan sebagainya. Maka seorang ahli Quran itu akan lebih bersinar
nur Al-Qurannya dan lebih dekat dengan masyarakat. Itu dari sudut pertama lah kita tengok. Nak jawab berat ke tak berat ke, we have to do it in order for us to be relevant in the society kan. Kalau kita nak jadi macam kata batu burung, buat kerja masing-masing lah kan. Tapi kalau kita nak relevant, datanglah siapa pun, peringkat mana pun, apa pun, kita perlu ambil tahu apa yang orang lain tahu dan orang lain suka juga. Itu satu sudut. Yang kedua, cerita pasal berat tak berat ni kembali kepada minat kita lah saya rasa Ustaz. Kalau dah suka tu, berat pun berat lah dan tak akan jadi berat. Betul tak? Kerja di Putrajaya, duduk di Kuala Lumpur tapi rasa seronok. Jauh pun jauh lah begitu. Jadi bila kita kata hafal Quran, memanglah dia sesuatu yang asasnya berat. Tapi kalau dah minat, dia tak akan jadi berat lagi. Sama juga dengan benda lain. Kita tahu apa yang kita nak. Kita tahu kita dah mahir, kita perlu mahir Quran dan kita perlu mahir ilmu-ilmu yang lain. Dalam langkah kita untuk jadi relevan kepada masyarakat secara am, maka kita bila begitu matlamatnya jelas, minatnya jelas, maka semua itu bukan lagi masalah. Dia akan jadi ringan. Sekali sangat positif Ustaz Khairul Anwar kongsikan dengan kita dan saya suka sangat nota yang Ustaz sebut tadi, relevan. Ya, kita mesti jadi relevan. Baik Ustaz Khari, bagaimana aspek prasarana Darul Quran sekarang ini? Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan perancangan masa depan. Alhamdulillah hingga saat ini Darul Quran walaupun asalnya dia bermula daripada kita hanya satu kelas tahfiz Al-Quran di Masjid Negara. Tapi perkara ini kita kata sudah berkembang sehingga kedudukan asalnya sekarang di kampus Darul Quran Kuala Kubu, Kuala Kubu Baru. Dan sekarang ini kampus Kuala Kubu Baru kita boleh menampung lebih kurang lebih 1,000 orang pelajar dalam satu masa. Dan walaupun begitu kita ada lagi kita kata pelajar Darul Quran di lokasi tambahan Darul Quran di negeri-negeri. Kita ada 10 lokasi tambahan di negeri-negeri yang mana di negeri ini juga dia ada kelebihan dan kekuatan sendiri kerana di negeri-negeri ini Mahat Tahfiz Al-Quran negeri mendapat sokongan dan support yang kuat daripada Jabatan Agama Islam Negeri dan juga kerajaan negeri itu sendiri. Dan secara umumnya saya boleh katakan prasarana Darul Quran hingga saat ini boleh dikatakan sangat baik. Dan insya-Allah kita mempunyai perancangan di masa hadapan dan kita juga telah mendapat peruntukan dana daripada kerajaan dalam bajet dan insya-Allah Darul Quran akan kita kata akan membina lagi 2 blok asrama dan juga 1 blok pentadbiran yang menelan belanja sekitar 35 juta ringgit dan insya-Allah projek itu saya kira akan bermula di akhir tahun, ujung tahun. Kemungkinan kita kata tendernya akan dibuka dalam masa terdekat sama ada di bulan September ataupun Oktober tahun 2020. InsyaAllah dari masa ke semasa insyaAllah kita akan sentiasa pertingkatkan prasarana Darul Quran supaya ia setanding dengan kita kata IPTA dan juga IPTS yang berada di dalam negara Malaysia. Oh, cantik sekali. Ustaz Khari telah kongsikan itu hala tuju pembangunan prasarana Darul Quran JAKIM, khususnya memberikan keselesaan kepada para penuntut untuk terus mengkaji, mengulang kaji ilmu pengajian khususnya ilmu Al-Quran. Baik, Ustaz Khari, saya masih ingat ketika saya di peringkat sekolah menengah dahulu, sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyhur Lelaki, saya selalu dengar kaset kumpulan nasyid Darul Quran. Kumpulan nasyid itu namanya kumpulan Al-Anwar. Masih ada lagi ke Ustaz kumpulan tersebut? Saya kira kumpulan itu masih wujud. Mungkin ganti nama baru, Ustaz? Ya, kerana di awal tahun dulu kita memang buat majlis khatam Al-Quran. Dan saya kira itulah kumpulannya yang kita mendengarkan lagu-lagu nasyid. Seperti mana hak yang kita kata kumpulan yang lama dulu. Jadi Ustaz, saya rasa sangat seronok kerana vokalis utamanya kumpulan Al-Anwar ialah Ustaz Muhammad Khairul Anwar Basri. Itu namanya. Jadi mungkin Ustaz Khairul Anwar, sebelum kita
kita tamat siaran Fikrah pada petang ni, kami nak mohonlah, penerbit nak mohon Ustaz Khairul Anwar mengalunkan lagu-lagu lama kumpulan Al-Anwar. Boleh Ustaz ya? Lagu lama InsyaAllah saya cuba. Baik, selepas ini kita nak berhenti rehat. Sekembalinya selepas itu nanti kita nak tanya kepada Ustaz Khairul Anwar bagaimana cara dan kaedahnya untuk kita terus memperkasakan graduan tahfiz di Malaysia selepas ini. Biarpun berkerjaya profesional, graduan Darul Quran ini bekerja dengan berpandukan Al-Quran, menjadikan mereka lebih berintegriti, jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas berhadapan dengan orang ramai. Pengajian tahfiz di Malaysia ke mana? Itu topik yang kita telah bincangkan hampir sejam diskusi kita, dan tentunya ada perkara-perkara penting yang kita dapat khususnya untuk kita memeta hala tuju kita, dan tentunya ia memberikan gambaran umum kepada kita khususnya bagi para penonton, para ibu bapa yang mempunyai cita-cita ataupun anak-anak kita, memang kita lihat kecenderungan dan kebolehan mereka boleh untuk mereka menghafal Al-Quranul Karim di kita sebut sebagai institusi-institusi Darul Quran ataupun institusi tahfiz di Malaysia. Baik, Ustaz Khairul Anwar, bagaimana cara ataupun cadangan Ustaz lah untuk terus kita memperkasa pelajar tahfiz kita, Ustaz? Saya rasa secara ringkas balik semula kepada perkataan relevan tadi, perlu sentiasa diadakan perbincangan yang saya fikir interaktif antara Darul Quran sendiri di peringkat dalaman dan juga industri di luarnya. Apa keperluan-keperluan di luar, apakah mungkin kelemahan-kelemahan, tadi kita cerita tentang kehebatan kan, mungkin kelemahan-kelemahan graduan daripada institusi agama seperti Darul Quran yang boleh diperbaiki dan seterusnya diperbaiki di dalam Darul Quran. Sama ada diletak perkara-perkara tersebut dalam silibus pengajian ataupun dilakukan secara berkala melalui kursus-kursus dan seminar-seminar. Contoh bila kita cerita tentang komunikasi kan, communication skill. So ini bukan penyakit atau masalah orang tertentu, dia masalah semua orang. Macam mana mempertajamkan, kita kata apa, daya percakapan, penakkulan, gaya menjawab soalan dan sebagainya, sehingga akhirnya kita melihat satu hari nanti di peringkat tertinggi kerajaan contohnya, di pentas-pentas macam fikrah dan sebagainya, semuanya rupa-rupanya adalah saudara-saudara alumni Darul Quran contohnya, supaya benda tu jadi satu penambahbaikan dan akhirnya pelajar Darul Quran ini akan dilihat kekal relevan pada setiap zaman dan masa dan pada setiap pentas yang di mana mereka berada. So benda tu kena perbaikilah. Kata kunci kita relevan. Saya suka sangat dengan kalimah kata kunci yang Ustaz Khairul Anwar kongsikan dengan kita. Ustaz Khairul Anwar juga saya lihat beliau bukan setakat memberikan motivasi tentang Al-Quran, tetapi sekarang ni beliau terlibat sepenuh masa sebagai ilmuwan yang memberikan penerangan tentang emas dan dinar. Ya, jadi saudara boleh gelintar di Facebook Ustaz Emas dan Dinar. Inilah orangnya yang memberikan ilmu-ilmu khususnya pada aspek syariah dalam pengurusan emas dan dinar. Baik, Ustaz Khairul Anwar, saya tak lupa janji saya. Saya nak mohon Ustaz memberikan kita sebut sebagai kalimah-kalimah nasyid Ustaz yang pernah Ustaz dendangkan dahulu. Tapi selepas ni Ustaz saya nak tanya Ustaz Qori dulu. Ustaz, dalam tempoh masa 10 tahun akan datang, bagaimanakah wajah Darul Quran dan institusi tahfiz di Malaysia yang telah dipetakan oleh JAKIM dan kerajaan, Ustaz? Terima kasih Ustaz Zarifi. Saya kira kita sememangnya berhasrat untuk menjadi lebih cemerlang di masa akan datang, khususnya dalam bidang pengajian tahfiz Al-Quran. Dan kita memang memasang cita-cita agar Darul Quran ini akan menjadi sebagai satu, kita kata, pusat kecemerlangan Al-Quran ataupun pusat rujukan Al-Quran.
di mana di situ terkumpulnya kita pakar-pakar Al-Quran yang kita kata mahir dalam kita kata ilmu tahfiz Al-Quran dan juga ilmu ulum Islamiah yang lain. Dan kalau nak dikirakan hingga sakat ini pengiktirafan kita itu kita memang orang kata pengiktirafan kecemerlangan itu memang sudah dapat dilihat. Karena sekarang ni kita memang mengadakan program bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi program tahfiz temua. Dan hingga saat ini kalau program tahfiz temua ini maksudnya Darul Quran bersama dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia telah kita kata mengeluarkan sijil tahfiz Al-Quran 30 juzuk. Bagi tahun 2018 kita telah mengeluarkan sijil tahfiz Al-Quran kepada 216 pelajar yang telah tamat kita kata tahfiz Al-Quran di sekolah. Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pada tahun 2019 kita semakin meningkat di mana kita mengeluarkan sijil pengesahan kepada pelajar ini sejumlah 1,429 orang pelajar. Dan insya-Allah pada tahun 2020 jumlahnya semakin bertambah di mana kita ada 2,279 orang pelajar yang akan mengambil peperiksaan. Dan sekiranya berjaya mereka ini akan dianugerahkan sijil tahfiz Al-Quran 30 juzuk. Ini maksudnya yang 2020 ini dia melibatkan sejumlah 26 buah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan ini membuktikan bahawa kita kata pihak-pihak lain agensi itu memang kita kata memberi pengiktirafan yang besar kepada Darul Quran. Alhamdulillah. Jadi saya kira penonton sekalian ini jelas hala tuju Darul Quran dan institusi tahfiz di Malaysia. Kita doakan semoga terus maju dan terus berjalan seperti yang kita rancang. Mudah-mudahan niat kita ialah untuk kita memartabatkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Baik Ustaz Khairul Anwar, ini masa yang kita tunggu Ustaz Khairul ya. Kita nak dengar graduan Darul Quran JAKIM yang telah pun mengharumkan nama DQ dan institusi tahfiz ke pentas pelusuk negara untuk Ustaz imbau kembali ya memori-memori lalu khususnya ketika berada dalam kumpulan Al-Anwar di Darul Quran satu masa dahulu. Ustaz silakan. Lagu ni sebenarnya disolokan oleh Imam Besar Masjid Putra, Ustaz Ikmal Zaidi. Lagu ialah lagu Alangkah Indahnya Hidup Kita. Sikit-sikitlah Ustaz Arif ya. Silakan. Sebagai memenuhi permintaan. Alangkah indah hidup kita bila berlandaskan Al-Quran. As-Sunnah juga tidak dilupa, petunjuk sepanjang jalan. Semoga Allah dengan rahmat-Nya akan meredai kita. Semoga Allah dengan rahmat-Nya akan meredai kita. Masya Allah. Semoga dengan rahmat Allah akan meredai kita. Itu kata-kata yang sangat tajam dan itulah harapan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara rahmati Allah, terima kasih atas sokongan kalian semua. Tentunya kami di Pentas Fikrah ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan menghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khari bin Yusuf, pengarah Darul Quran JAKIM, dan juga Ustaz Muhammad Khairul Anwar Basri yang telah sudi berkunjung berkongsi pengalaman dan tentunya harapan kita semua mudah-mudahan institusi tahfiz di Malaysia terus maju dan bergerak untuk menyumbang bakti kepada agama, negara dan ummah. Sekadar ini sahaja. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah datang dari kelemahan dari kami semua. Kami mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kalamullah jadi pegangan sunnah